Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terima kasih kepada semua yang setia singgah ke channel Karya Cerita Reka, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan butang notification untuk mendapatkan video terkini daripada saya. Okey, hari ini saya ingin share kepada anda sebuah cerita benar atau kisah benar yang saya sendiri merasa, pengalaman seram yang saya merasa semasa saya belajar di matrikulasi, dan saya juga akan menyelitkan beberapa cerita yang diceritakan sendiri oleh rakan-rakan saya yang sama-sama batch dengan saya semasa kita berada di matrikulasi. Okey, jom kita tengok video dia. Kisah yang bermula pada tahun 2016 di mana saya dan kawan baik saya lelaki berjaya mendapat matrikulasi yang agak jauh daripada rumah. And then pertama kali juga kami dorang dapat asrama dan duduk asrama kan. Sebabkan matrikulasi ni dia macam sekolah, sama je macam sekolah. Ada outing, ada aktiviti petang dan sebagainya. And then kami pun macam biasa daftar untuk memasuki matrikulasi. Seingat saya dia bagi 4 hari untuk kami untuk prepare, macam packing untuk sebelum kami datang mendaftar ke matrikulasi. And then pada ketika itu kami dapat asrama yang agak jauh daripada akademik punya bangunan kan. Kiranya kawan saya ni dia dapat B4 dan saya dapat B5. B4 B5 kan. So sebabkan A untuk perempuan, B untuk lelaki, C untuk perempuan. So C punya bangunan lagi jauh, asrama perempuan lagi jauh. Yang A tu dekat dengan akademik, yang B ni jauh sikit tengah-tengah. Okey, dia dekat dengan surau. So masa hari tu, masa mula-mula lepas je mendaftar and then dengan taklimat sebagainya, saya pergi ambil kunci dekat bawah blok ni lah, blok asrama lah. Dan pada masa yang sama saya pergi ambil kunci and then pergilah ke bilik saya. Dan saya terkejut yang bilik saya ni adalah bilik yang paling hujung dan tingkat yang paling tinggi pula, paling atas kan. Kiranya dalam satu blok tu ada dalam 4 tingkat. So kiranya aras bawah. So tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kira tingkat 3 kan. Tingkat 3 aras bawah ada 1. So saya ni bilik yang tingkat yang paling tinggi dan bilik yang paling hujung. And then macam biasa saya pun masukkan baju, kemaskan baju, masukkan dalam loker, and then letakkan cadar dekat katil. So macam biasa pukul 6 lebih tu, ramai penghuni ataupun ramai orang pelajar yang berada dalam blok B5 tu memang dah keluar sebabkan time tu bulan puasa kan. Sebabkan diorang ramai dah pergi ke kafe untuk ready buka puasa. Cuma saya je yang tinggal pada ketika itu, kalau seingat saya lah kan. Sebabkan ramai yang dah turun. Cuma saya tak risau sebabkan saya dah awal-awal suruh saya punya roommate tu beli saya punya makanan dekat kafe. So saya pun lepas je daripada mandi-mandi apa semua siap untuk pergi ke kafe, saya pun turun. Bayangkan saya punya bilik tu dia macam ni tau, dia macam memanjang. And then saya punya bilik ni hujung sekali tau, dekat dengan hutan. Sini bilik ni hutan. Memang kalau korang tengok, kalau dekat dekat floor tu, memang kalau keluar pintu tu memang akan nampak hutan. Memang agak-agak gelap dan menakutkan kalau waktu malam lah. Sebab kan memang buka pintu tu kan, nampak hutan. Tengok bawah nampak ampayan kan, nampak ampayan. So memang agak seram sebabkan kawasan asrama tu macam berbukit, and then memang hutan tebal lah kiranya. Tandas tengah-tengah jauh sikit. So memang kalau nak pergi keluar, kalau nak membuang 2-3 pagi tu, memang kalau seorang-seorang tu terasa jugalah. Sebabkan saya punya ni memang dekat dengan tangga, lepas tu memang dekat dengan hutan dan sebagainya. So kena beranilah kan pada masa tu. So saya sambung balik cerita tadi, saya pun turunlah tangga. Ni kan tangga kan, turun tangga and then timbul dekat bawah aras 1 tu. Yang saya peliknya, aras 1 dekat bawah sekali tak ada lampu, memang gelap gila dan tak ada penghuni. Saya pun macam tertanya-tanya lah kan, kenapa tak ada penghuni kat bawah ni. And then masa nak jalan tu kan, sebabkan saya kat ujung ni tau, sebab dia punya nak keluar dekat sini kat foyer, kira foyer lah kan. So nak jalan nak ke foyer tu memang gelap gila. And then tak ada orang kat situ, cuma ada saya je. Saya pun jalan. Pada masa yang sama, saya rasa macam ada something yang ikut dari belakang. Sebab kan memang gelap. Bayangkan korang tutup lampu, korang just jalan ikut ni je. Maksudnya korang jalan terus je, dan sampai nampak cahaya. So memang tak nampak apa-apa kiri kanan. So dalam masa sama saya rasa macam ada something yang ikut saya. So saya pun jalan tak kan. Jalan pelan, and then saya macam ada terdengar satu ketukan di pintu yang betul-betul berada di belakang saya. Dia bunyi tuk.
tok kan. Lepas tu saya katalah, ada orang ke kat bawah ni? Sebabkan masa saya sampai tadi memang tak ada orang. Memang bawah tu, aras bawah tu tak ada penghuni pun, kosong. Yang ada aras tingkat 1 sampai tingkat 3 tadi. Lepas tu saya macam buat bodoh je lah, buat bodoh. And then saya pun dengar lagi bunyi pintu yang lain, tok. Saya macam serius lah kan, kau janganlah kacau aku. Sebabkan kira saya ni first time tu duduk asrama tu. Sebabkan saya tak ada experience. Saya punya semangat tu kalau masa tu lah macam takut jugalah. And then saya terus berlari, badan besar kan, terus berlari pergi ke kafe. And then saya cerita kat kawan kan, kata kenapa ni rupa-rupanya kisah sebenarnya saya punya blok tu bawah tu sebab apa tak ada penghuni. Sebabkan ada orang bunuh diri. Maksudnya pelajar dekat matrikulasi tu dia bunuh diri dalam bilik tu, dalam bilik aras bawah tu. Sebab itulah bilik bawah tu memang tak digunakan untuk diisi dengan penghuni-penghuni ataupun pelajar-pelajar matrikulasi tu. So alasan sebenarnya pada awal-awalnya dia kata yang bilik bawah ni sebabkan tak ada elektrik. Maksudnya elektrik tak sampai. Padahal macam pelik juga kan. Dia kata air pun ada problem dan sebagainya. And then rupa-rupanya bila dengar cerita-cerita, ada orang bunuh diri dalam bilik, salah satu bilik tu lah. Bila ada kes macam tu, so ramai orang takut lah kan. So ramai orang takut untuk tinggal dekat aras bawah. And then memang aras bawah sampai sekarang tak ada penghuni. Memang kosong. Memang agak menyeramkan. Memang tak ada lampu. So, siapa yang ada tingkat atas, siapa yang duduk dekat tingkat atas, memang tak nak memang akan turun kat bawah and then melalui aras yang gelap tu untuk ke kafe ataupun untuk ke kelas. And then saya pun cerita dekat kawan baik saya kan, dalam 2-3 hari macam tu lah. Saya kata boleh tak kalau saya nak tumpang kat bilik dia. Sebab kan bilik kawan saya tu, dia kan duduk kat B4 kan. Bilik kawan saya tu kalau ikutkan satu bilik 4 orang, cuma dia ada 2 orang je. Maksudnya kawan saya tu dengan seorang lagi yang dia tak kenal lah kiranya. So dia orang ada 2 orang. So 2 katil ni kosong. So kawan baik saya ni dia ajak saya, dia kata nak tak kalau kamu pindah ke bilik aku. Sebab kan aku macam tak best lah kalau tak ada kawan baik yang boleh sembang. So saya pun okey je, ikutlah macam biasa kan. Saya pun ambil barang saya dan inilah dekat bilik yang betul bilik saya tu, saya bawa ke bilik kawan saya kan. Kalau ikutkan salah lah, sebabkan saya ni keluar daripada bilik asal yang saya dapat masa matrikulasi tu. Saya pindah lah macam biasa, saya letak baju kat almari apa semua tu. Tiba-tiba masuklah roommate yang kawan saya tu, nama dia Alif kalau tak silap saya kan, Alif. Lepas tu Alif ni dia macam agak pendiam tau, sebabkan dia macam dia suka buat hal sendiri. Kalau kita sembang dia macam suka sangat membaca. Dia suka sangat macam main phone dan buat hal sendiri. And then pada masa tu kita orang macam kekok jugalah, sebabkan dia macam tak nak terima apa yang kami nak berbual apa semua tu kan. So dalam lama-lama lepas tu okey, kami pun macam friendly jugalah kan. So masa hari pertama saya duduk dekat bilik kawan saya tu, saya tidur lah macam biasa dengan kawan saya. Cuma yang Alif ni dia suka sangat tidur lewat, sebabkan dia suka sangat macam baca komik ataupun baca novel kan. Dia memang suka sangat dia suka sangat tidur lambat. Dia just macam letak buku and then selimutkan badan dia macam tu. Kadang-kadang dia main phone macam biasa, malam-malam pukul 12-1 pagi baru tidur. Kami terawal kan, sebab kan masa tu kami cuma cepat letih dah sebabkan puasa kan. So nak dijadikan cerita, tiba-tiba kan pada satu hari tu, yang si Alif ni dia macam diam je kan. Pagi tu saya tengok dia macam diam, dia macam tak nak cakap, dia macam nak meluahkan something, tapi dia ni macam membisu. And then lepas je kami pujuk dia, lepas tu kami cakap kenapa, why kan, sakit ke, ada problem ni ke, duit ke kan. Sebabkan dia dalam matrikulasi ni kadang-kadang kita stres juga dengan kerja yang kita dapat kan. Sebabkan yang dalam matrikulasi kalau korang masuk, memang dia punya kerja ataupun assignment dia memang kau-kau lah kan. Okay, so lepas tu dia cerita sebenarnya masa dalam waktu malam selalunya kebiasaannya, lepas je kami tidur, and then dia akan nampak, dia macam dia kata dekat tingkap sebelah katil saya tu, kira ni katil tau, ni katil saya, and then betul-betul menghadap ke tingkap. Sebabkan kami suka sangat buka tingkap, and then
alihkan lansir tu sebabkan angin kan, nak masukkan angin sebabkan panas. So kami memang suka macam tu, buka lansir pula, sedapkan lansir, buka tingkap. And then kawan saya tu tengah leka-leka main phone kan, tiba-tiba dia kata, ada siapa? Ada macam ada main bayang tau dekat di sebalik tingkap tu. Lepas tu dia fikir, ikut ada orang kan, sebab kan dia nampak macam ada rambut tau. Bayangkan dekat tingkap tu dia macam rambut tau, rambut panjang. Lepas tu dia macam sama-sama lagi lah, dia macam sama-sama sebabkan efek daripada cahaya phone tu tadi. And then dia ubah phone dia, and then dia fokus kepada tingkap yang betul-betul berada di sebelah katil saya. And then dia tengok kan. And then dia tengok yang ada satu lembaga yang betul-betul tengok ke arah dia. Dia tengok je, macam dia macam terkaku tau. Dia based on dia cerita lah, dia macam dia terkaku, dia tengok je benda tu. And then dia kata dia boleh describekan benda tu panjang. Sebab kan bayangkan, kami punya blok, kami punya aras tingkat 3, bilik kami tingkat 3, faham tak? Benda tu sebelah tingkap memang tak ada balcony, memang tak ada. Maksudnya tak ada macam boleh orang lalu apa, tak, memang tak ada. Memang betul-betul memang terus tingkap tu memang terus jatuh. Kalau siapa terjun tu jatuh. And then benda tu dia kata dia macam menyerupai macam benda yang tinggi, hitam, mata merah dan mempunyai rambut macam ikan mayang. Macam benda tinggi, macam orang kata apa, kalau biasanya panggil hantu galah kan. So lebih kurang macam tu lah, betul-betul tengok ke arah dia. Korang bayangkan, lepas tengok phone tu, tiba-tiba ternampak benda tu dekat, betul-betul dekat tingkap tu. Dan tingkap sebelah dia pun terbuka. Korang imagine kan kalau benda tu betul-betul berada dekat tingkap sebelah tingkap dia kan. So memang agak menakutkan lah. Kalau saya pada ketika itu tak tahu nak cakap macam mana, sebab kan memang betul-betul benda tu berada betul-betul di sebelah tingkap saya kan. So tak tahulah nak describe dia macam mana. Habis dekat situ untuk part yang untuk kisah pertama. So untuk kisah kedua pula, cerita tentang kawan saya kan. Okey, untuk saya ni merupakan pelajar PDT. Kiranya saya ni belajar untuk 2 tahun. Kan, so semasa semester 3 saya dapat bilik lain. Kiranya untuk senior lah, sebabkan saya ni digelar sebagai senior kan, sebabkan matrikulasi dia hanya setahun je kebiasaannya. Cuma kira 2 tahun ni dia macam special sikit. Dia kata yang extra setahun ni dia orang akan panggil kita senior lah. So geng-geng senior ni akan dapat bilik bawah. So alhamdulillah saya dapat bilik bawah. Korang bayangkan, yang dulu saya duduk dekat B5, lepas tu saya pindah ke B4. And then pada masa SEM 1 dan SEM 2 ada satu blok iaitu B3. B3 tak ada penghuni, kosong selama 2 tahun. Okey, 2 tahun B3 tu, blok asrama B3 tu kosong, tak ada penghuni langsung. Memang kalau korang lalu kat situ dalam tempoh semester tu kan, kalau korang lalu memang kalau kita nak ke kelas memang kita akan lalu juga B3 tu. Memang akan rasa macam seram. Kadang-kadang ada yang berani untuk pergi ke B3, pergi ke aras 3. And then diorang cerita lah nampak something. Lepas tu diorang kata kadang-kadang bilik air tu tiba-tiba terpasang dengan sendirinya. Saya juga ada pengalaman benda tu. Nanti saya cerita nanti. Saya pun dapat lah aras bawah. And then pada masa tu jugalah blok B3 dibuka kan. B3 sebabkan dah lama tak buka. And then kami ni yang senior ni kebanyakannya diletakkan di blok B3. Sebab apa? Sebabkan B5 tadi tu yang mula-mula tadi tu ditutup sebabkan dia orang kata nak renovate lah kan. Saya tak tahulah, mungkin ada masalah tertentu lah. Sebabkan masa SEM 1, masa saya duduk dulu tu memang banyak kes. Macam awal-awal dah masuk asrama, awal-awal dah masuk matrikulasi, dah ada kes orang kena ni. Kebanyakan perempuan lah kan cerita dia sampaikan macam ni tau. Sampaikan kita orang terpaksa buka macam surau tu, pasang volume surah. Okey, sampaikan budak perempuan kata diorang punya tahap
dia punya kacau tu sampai kan terpaksa buka pintu banyak-banyak. Okey, contoh macam ni tau. Satu masa maghrib, dia orang buka pintu, semua blok perempuan buka pintu, dia orang baca Yasin. Dia orang baca Yasin setiap hari. Tetapi dia orang kata pengalaman masa dia orang baca Yasin tu, dia orang kata ada something bunyi yang mengacau dia orang, macam suara bergema yang mengikut bacaan dia orang. So biasalah benda-benda macam tu memang dah arif dah dengan surah-surah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ini kan. So saya berbalik kepada cerita yang saya dapat B3 tadi. So B3, asrama B3 tadi dah dibuka macam biasa, dan sememangnya B3 tu dah ditutup 2 tahun dan baru dibuka untuk kami yang senior. So kami duduklah B3 tu, dapat aras bawah. Nak dijadikan cerita, masa hari pertama tu saya ni tidak lambat tau, sebabkan dah biasa kan SEM 1, SEM 2 dah macam kerap tidur lambat. Pada hari pertama tu saya rasa macam ada something yang menyeret kerusi dekat bahagian atas, sebabkan kebanyakan matrikulasi memang diorang banyak yang tidur lambat. Tapi saya kenal yang beli atas tu memang selalunya akan tidur awal, dan dia macam ada bunyi guli. And then dalam beberapa hari saya duduk dekat matrikulasi dekat B3, asrama B3 tu, saya ada pengalaman di mana saya hari tu saya mandi tau dalam pukul 10, sebabkan saya pun kerap juga mandi malam kan. Dalam pukul 10 malam, kawan-kawan kebanyakannya lepak ke kafe. Okay? Kebanyakan budak-budak yang dekat blok B3 tu kebanyakannya suka macam main futsal, lepas tu kebanyakannya pergi kafe untuk study, library. Dan ada beberapa orang di dalam blok tu lah, kiranya dalam satu aras tu saya boleh kira berapa orang je dalam bilik. So saya ni pergilah mandi pukul 10 malam. Tiba-tiba dalam syok-syok mandi tengah-tengah nyanyi tu kan, sebabkan dia punya tandas je dekat je dengan bilik saya kan. Ni bilik saya, sebelah tu tandas, dan ada mesin basuh. Sebabkan dekat matrikulasi kebanyakannya setiap blok dia punya mesin basuh kat bahagian bawah kan. Tak kisahlah matrikulasi ke universiti ke memang kebanyakannya mesin basuh akan letak di bahagian bawah. So dalam syok-syok tengah mandi tu kan, tiba-tiba saya dengar macam sebelah tandas saya ni pintu ditutup dengan kuat. Tong, macam tu. Tong. Betul, saya macam siapa pula ni kan, macam ni lah, macam terkejut lah kan, macam rasanya macam jarang orang mandi pukul 10 ni, sebab kan yang selalunya pukul 10 saya seorang je kan. Sebab kebanyakannya memang satu aras tu memang jarang mandi malam, cuma saya yang kerap mandi malam pada tempoh tu lah. Biasa saya dengar dipasang pipe lah kan, air tu saya macam assume lah mungkin ada orang mandi kot lepas pergi futsal, macam fikir positif. Pakai kita ni kalau boleh fikir positif lah kan. And then tengah-tengah syok mandi tu, lepas tu tiba-tiba saya dah apa semua tu, dah nak keluar lah. Pergi je sebelah, tak ada orang. Sebenarnya pintu tu terbuka, tak ada pun orang, cuma air je yang terbuka. Korang bayangkan macam mana pengalaman dalam first duduk asrama rasa macam tu kan. And then ada beberapa cerita daripada kisah berkawan-kawan pula kan. Saya selitkan sikit kisah-kisah kawan sama batch dengan saya. Okay, roommate saya ni dia ni jenis suka juga tidur lewat, tapi taklah kerap selewat macam saya masa SEM 3 tu. Sebabkan roommate saya ni, dia ni suka juga study, and then dia punya bilik tu memang, dia punya meja study tu memang betul-betul menghadap pintu, okay, pintu keluar. And then masa tu cuti seminggu kot kalau tak silap saya, 2 orang dah balik, cuma yang tinggal saya dengan kawan saya tu. Kawan saya ni dia suka sangat study pada pukul 10-11. Saya time tu kebanyakannya tengah main phone ataupun tengah baring-baring kan, untuk lelakkan mata lah pukul 1-2 pagi tu. And then dalam masa dia nak study tu, dia rasa macam dia kata dia nak ambil angin, sebabkan dia selah stres, macam banyak benda nak belajar, banyak benda nak masuk dalam kepala. So dalam dia nak ambil angin tu, dia pergi dekat bahagian tingkap. Memang betul-betul tingkap tu, kau bayangkan ini B3 kami ni. So atasnya ada B4 yang ni lah yang saya duduk dulu masa SEM 1 tu kan, sebabkan saya dah pindah dari B5 ke B4 tu kan. So ini B4 terbukit, B3 bawah bukit macam ni.
So kawan saya ni, dia betul-betul tingkap dia tu, tingkap yang daripada bilik saya tu, yang kawan saya duduk tu dengan saya, dia akan betul-betul menghadap di atas bumbung B4. Okay, betul-betul menghadap bumbung B4. So dalam duduk tengok-tengok dekat lansir tu, tengok orang dekat B4 tu, dekat bahagian atas kan, tiba-tiba dia kata dia macam ada nampak satu pontianak. Dia kata betul-betul berada dekat atas bumbung B4 tu. Kau bayangkan B4 ni, atas ni benda tu, lepas tu betul-betul menghadap dia punya muka, tingkap direct. Tahu direct. Kau bayangkan ni, dia buka tingkap, dia tengok, uish, direct mata macam ni. Kau bayangkan macam mana. Lepas tu kan, masa tu dia tak cerita lagi tau. Masa tu dia tak cerita lagi yang dia nampak tu. Sebab kan saya pelik kan, tiba-tiba dia buka, dia tengok, dia muka dia pucat tau. Lepas dia pucat, terus dia pergi ke katil, dia tu tidur selimut kat badan. Saya macam, pelik budak ni kan, kenapa tiba-tiba pula jadi macam ni kan. Sebab kan tak pernah tengok dia macam tu. Memang kalau ikutkan, dia kata dia ni macam ada kelebihan untuk tengok benda-benda yang macam tu lah. So esok paginya saya tengok dia demam tau. And then dia cerita, sebenarnya dia kata bila dia buka je tingkap tu tadi, semalam tu dia buka, dia nampak benda tu betul-betul tengok dia dan bertinggi di atas bumbung B4. Memang agak seram. So kalau saya kat situ memang saya takut jugalah kan, sebabkan benda tu tengok kita kan. Okay, settle cerita yang kedua. Okay, cerita yang ketiga pula tentang kawan saya juga, tapi kawan perempuan. Dia kata cerita dia macam ni. Okay, dia ni suka sangat basuh baju tengah malam, ataupun suka sangat pergi tandas lewat malam. Sebabkan dia ni pun kira macam kuat juga tidur lewat lah kiranya. So nak dijadikan cerita pada hari tu, dia pun pergilah tandas. And then biasanya dia akan ajak kawan dia teman. Tapi pada masa tu kawan dia balik. Kawan dia sebabkan kebanyakan yang duduk kat matrikulasi tu, kebanyakannya orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang dekat dengan matrikulasi. So roommate dia banyak dah balik, and then dia tinggal seorang, kalau tak silap saya, dia cerita saya. Dan dia tinggal seorang dalam bilik. So dia pun mengambil keputusan untuk pergi tandas seorang dalam pukul 11 lebih macam tu. And then dalam pergi tandas tu, and then dia pun membuang macam biasalah, membersihkan badan apa semua tu. And then dia kata lepas je dia nak basuh semua apa yang patut, dia nak basuh kain. Sebab betul-betul dia punya tandas tu berdekatan dengan mesin basuh kan. So dalam masa dia nak keluar daripada tandas tu, dia nampak ada seorang makcik. Nak kata makcik tak makcik tau. Dia macam ada susuk tubuh orang yang macam bukan makcik. Dia macam orang muda. Orang muda yang kurus, tetapi dia sedang mengemuk lantai. Dalam pukul 11.30 pagi. Tengah pagi lah, pukul 11.30 malam kan. Pukul 11.30 malam ni siapa yang ada untuk cuci lantai? Cleaner ada ke waktu malam kan? Lepas tu dia macam, dia tegur. Sebab kan memang makcik tu ataupun susuk tubuh tu, dia tak ada pun menghadap muka dia untuk orang tengok muka dia. Tak, dia macam dia menghadap dinding. Macam menghadap dinding, and then dia pun basuh lah lantai seperti biasa, cuci lantai seperti biasa. Dan kawan saya tu, dia pula pergi tegur kan, pukul 11.30 malam, siapa cleaner malam-malam macam ni kan. Tak logik lah. Walaupun memang kalau setiap bilik tu ada cleaner yang akan tumpang tidur dekat bilik kosong aras tu lah. Okay, so dia pergi tegur. And then dia cakap macam mana? Dia cakap, makcik, dia kata, ataupun kak, kata saya rasa dia panggil kak. Dia kata, kak rajinnya hari ni. Dia kata, kenapa? Basuh malam-malam kan, dah pukul 11.30 malam. Dia kata pukul 11 malam. Sebab kan sebelum dia nak keluar tu, dia akan tengok jam dulu. Sebab kan dia nak tengok untuk basuh baju kan. Sebab kan baju basuh sejam. So dia nak dia nak manage masa lah kan. So dia kata, makcik, kak, dia kata, kak, sekarang dah pukul 11.30 malam, rajinnya kak datang cuci tandas. Dia kata. Lepas tu, lepas dia tegur tu kan, makcik ataupun kakak tu ataupun susuk tubuh tu, dia berpalingkan dia punya tubuh, and then muka dia Rabbi lah kan. Macam biasa, muka dia memang agak-agak menyeramkan. And dia nak tahu tak apa dia kata? Dia kata, patutlah aku senang masuk kat kawasan korang. Korang kurang baca, dia kata. Kau bayangkan bila dia cakap macam tu kan,
apa yang korang faham? Dia kata memang benda tu senang masuk sebabkan korang kurang membaca Al-Quran, macam ayat suci. So benda tu macam senang lah untuk masuk ke kawasan. Sebabkan biasa perempuan memang akan mengalami masalah macam tu kan. Alhamdulillah lelaki tak ada masalah seperti itu kan, Alhamdulillah. So memang masa tu memang kawan saya tu memang dia memang takut gila. Bayangkan nak kata benda nak kata susuk tubuh tu tak dikenali siapa, dan tiba-tiba memalingkan tubuh dengan menunjukkan muka yang agak mengerikan dengan mengatakan patutlah aku senang masuk, korang kurang membaca. Dia kata. And then masa tu kawan saya memang pecut lari dan mengambil keputusan untuk tidur dekat bilik kawan dia. Hantu karipak. Nak karipak? Dan cerita terakhir yang saya akan sharekan tentang blok C ataupun blok perempuan yang saya beritahu tadi kan. Blok C ni blok perempuan yang paling atas, yang paling jauh dengan akademik, dengan surau. Dan kalau diorang nak ke kelas memang akan berjalan jauh lah kiranya. So blok C ni dia ada 5 juga blok, C1 sampai C5. And then kawan saya cerita bila setiap kali diorang nak balik, diorang akan melalui satu kawasan bukit yang tinggi sampailah ke blok diorang C tu, C1 sampai C5 lah. Cuma ada 2 blok saja yang ditutup, iaitu C3 dan C5. Tak tahu sebab apa? Sebabkan ada kes yang mengerikan. Sebabnya diorang sini cakap yang C3 dan C5 ni, sesiapa yang duduk dekat kawasan itu memang kerap akan dikacau. Macam itulah kisahnya. Memang pada ketika itu memang C3 dan C5 memang tak digunakan dan ditutup. Sebab apa? Bila diorang nak pergi ke diorang punya blok C1, C2, C4 memang akan lalu C3 dan C5 ni. So bila je diorang lalu seorang-seorang, mereka akan kerap nampak benda-benda ni akan lalu, and then benda ni akan bertinggi dekat atas batu dan sebagainya kan. Kita memang seram jugalah benda tu kan. So kan bila kita nak jalan, nak balik ke kita punya blok, memang akan memang akan lalu juga kan. Bayangkan. Pernah sekali tu kawan saya dia cerita masa tu ada kelas tutorial, macam kelas tambahan lah kan, kalau untuk matrikulasi panggil tutorial. And then dia dalam tu kelas tu dah habis pukul 10 malam. And then dia pun jalan seorang-seorang. Sebab kan dalam kelas saya tu dia campur. Ada yang pelajar dia duduk dekat blok A dekat dengan akademik dekat sikit. Ada yang C. Cuma yang C ni dalam 2-3 orang je. Okay, 2-3 orang yang duduk kat C. So yang 2 orang ni dia dah balik awal, seorang ni dia tak balik lagi. So kawan saya yang seorang itu dia pun mengambil keputusan untuk balik seorang-seorang. Jalan kaki macam biasa, jalan kaki lalu dekat B kan, sebab kan nak ke C tu akan lalu juga dekat blok B. Dan ada juga macam susur gajah yang disediakan memang khaskan untuk penjalan kaki daripada blok C, blok B nak ke akademik punya blok. And then dalam perjalanan nak ke C tu, dia rasa macam ada something yang ikut dia dari belakang. And then dia macam ada something bau yang wangi. Dia kata, siapa yang ikut aku dari belakang kan? Sebab kan masa tu memang gelap. Yang ada riuh-riuh, ni budak-budak lelaki riuh ada lah. Yang tak ada, orang-orang belakang memang tak ada. Yang ada seorang saja, dia seorang. Dia balik, dia kata dia lah dia jalan. And then sampai ke dekat C, tempat C tu, blok C tu, and then dia akan lalu juga dekat bahagian blok C3 dan C5. And then masa perjalanan nak ke blok dia duduk dekat C1 tau. C1 kiranya macam tepi sikit lah daripada C3 ni. Dan dalam masa dia nak menuju ke C1 ni, dia nampak benda tu betul-betul bertinggi dekat atas bumbung C3, and then sedang melihat dia daripada tingkat atas. Kau bayangkan, korang dah lah seorang-seorang, dah lah memang benda tu memang suka kepada perempuan. Sebabkan perempuan, biasalah perempuan kan dia punya kotor apa semua tu kan ada kan. Saya tak terangkan kat sini sebab nanti macam mengganggu sensitivity. So bayangkan benda tu betul-betul bertinggi, and then tengok dia tengok macam ni. Macam tu lah kan, bunyi macam tu. And then dia pun memang takut gila. Dia memang lari, nak kata lari tak lari lah sebabkan berbukit memang penat lah.
And then tiba-tiba dia jumpa seorang kawan dia, macam berselisih lah. And then dia orang sembang macam biasa, sembang. Lepas dia orang sembang, masa dia nak meneruskan perjalanan tu, dia macam nak tersentak, dia macam nak panggil kawan dia lagi seorang tu, macam nak teman lah kiranya. Macam dia sanggup ikut kawan dia tu pergi ke koperasi untuk balik sama-sama ke dom ataupun ke blok yang sama yang diorang tinggal lah. Masa dia tengok je dekat belakang, tak ada orang. Kawan dia tak ada. Siapa kawan dia? Siapa yang menyerupai kawan dia? Faham bukanlah, kan? So memang agak menyeramkan bagi saya, sebabkan matrikulasi yang saya tinggal tu memang betul-betul penuh dengan hutan, penuh dengan bunyi-bunyi haiwan, dan paling penting sekali, dia sangat-sangat gelap. Sebabkan banyak kawasan gelap. Akademik gelap, blok-blok sini pun gelap. Ada juga blok-blok asrama pun ditutup lampu dia sebabkan tak ada penghuni. Yelah, tak ada penghuni, siapa nak pasang lampu? Pembaziran. Surau pun gelap sebabkan kami sendiri pun suka sangat ambil air dekat surau sebabkan ada air sejuk, kan? Dalam masa nak bergerak pun ada juga benda kacau. Kadang-kadang bau, kan? Kadang-kadang ada bau, kadang-kadang dia macam teguk macam tu, macam tu. Tapi kami tak nak terpaksalah kuatkan diri, kan? Sebabkan benda tu kalau ikutkan mana-mana pun ada. Cuma kita kena yakin dengan apa yang kebolehan ataupun keyakinan kita ada. Kita mohon sangat-sangat supaya benda tu tak kacau kita, kan? Kita mohon kepada Allah semoga kita kuat, okey, untuk menghadapi segala apa yang ada yang dikenakan kepada kita, kan? Kita mohon supaya dijauhkan, kan? Sebabkan kita datang dengan niat nak belajar, kan? Sebabkan benda tu kita tak tahu tapak dia macam mana. Kadang-kadang ampaian pun kena juga. Malam-malam siapa yang sedang ampaian, kadang-kadang dia orang cerita benda tu POOO, kan? Malas nak cakap, kan? Papa lah yang POO tu, kan? Bertinggit juga atas ampaian, kan? Kadang-kadang sidai kain tu, kadang sebab tu lah orang tu kata apa, jangan sidai kain masa time senja, malam, kan? Kadang-kadang benda tu kencing kita punya kain secara tak nampak lah, kan? So elakkan benda-benda macam tu. Yang saya punya roommate dulu tu, roommate yang B5 tu, kan saya kan keluar awal, so tinggal dia orang 3 orang. Seorang lagi ni kosong, kan? Tinggal lagi 3 orang. And then yang 3 orang ni, 2 orang ni dia ni duduk dekat, kiranya dia punya rumah dekat dengan ni. So tinggallah kawan saya yang seorang ni, sebab kawan yang saya yang seorang ni duduk dekat Terengganu, jauh. So nak tak nak memang akan duduk dekat bilik, kan? Memang duduk bilik seseorang dekat bilik ujung tu, sebabkan saya satu, kan? Masa tu memang saya dah siap-siap lari dah ke B4 sebab ada kawan, teman, kan? Kalau dia nak balik, saya pun akan balik sebabkan memang sama-sama duduk kawasan ataupun negeri yang sama, kan? Dan nak dijadikan cerita, dia masa tu dia ni tengah study, and then betul-betul pula dia pergi study pukul 12 tengah malam sebabkan dia ni aktif macam aktiviti ni lah, aktiviti matrikulasi. And then dia balik lambat, kerja tak siap lagi, kan? And then dia pun buat lah waktu malam pukul 12 tengah malam tu. And then dia kata panas pula dia pergi ambil, tak tahu tak, meja belajar ni betul-betul menghadap tingkap. Dah lah tingkap tu betul-betul menghadap hutan, kan? Kau bayangkan betul-betul ni duduk, ni tingkap. Then study tengah study tu, tiba-tiba benda tu tegur. Dia macam, dia kata apa, benda tu dia nak kata sama macam kisah yang Alif tu tadi yang dia kata dia nampak benda tu panjang, kan? Macam tu lah, dia macam berbulu macam tu. And then dia macam tak sedap hati tau, dia tinggalkan apa yang dia belajar tu, dia pergi terus ke katil yang ni lah, katil untuk tidur. Dia kata okey, aku stop kat sini, aku tak nak dah nak study bahkan takut. Dalam tu dia pun tutup lampu. Dia kata tak apalah, aku tidur lah, walaupun dia rasa takut, kan? Masa tu dia tengah baring, itu dia kata tutup lampu lah. And then dia tutup lampu, dia baring macam biasa. And then dia main phone, dalam leka-leka main phone, bahkan dia nak positifkan lagi dia balik, kan? Bahkan kita ni kalau kita fikir sangat pun tak boleh juga, kan? And then dia pun tengah main phone tu, tiba-tiba benda tu macam seakan-akan macam menindih dia,
Macam benda tu macam menindih dia. And then dia rasa macam kenapa susah gerak tau. Sedangkan dia tengah main phone ni, tapi dia macam susah untuk menggerakkan benda. Cuma tangan saja yang boleh mampu untuk menggerakkan. And then dia macam mendengar something yang berbisik seperti dia, berbisik kepada dia. Macam tu lah kiranya. Dia macam berbisik pada dia. And then tak tahulah, saya tak ingat apa yang dia nak, saya tak ingat apa yang dia cakap. Mungkin ada something yang dia nak tegur ke, mungkin jangan dia lewat ke sebagainya kan, kita tak tahu apa, walahum. And then dia pun mengambil keputusan terus tutup phone dia macam ni tutup macam ni. Terus dia macam tak boleh gerak, nak gerak pun tak boleh kan. Dia macam benda tu macam membataskan dia untuk membuat pergerakan bebas kan. So dia pun letak je phone, dia mampu campak phone tepi je. And then dia pun tutup mata. Dia kata ada something dia rasa macam berbulu dekat muka dia. Kat muka dia. Kau bayangkan, dia kata benda tu seakan-akan macam mengadap muka dia lah. Saya pun ni pun rasa takut juga kan. Tapi InsyaAllah kita mohon doa Allah, moga Allah kuatkan kita kan, kuatkan semangat kita. So benda tu memang betul-betul mengadap dia punya muka. And then dia kata apa, dia baca benda tu hilang kan. Sebab kan kalau ikutkan dia kata benda tu macam betul-betul berada di atas dia dan sedang melihat dia. Dan nak dijadikan cerita macam mana benda tu hilang, dia kata dia sanggup ambil phone dia balik tanpa buka mata. And then masa tu dia betul-betul dah ready dalam mood galeri dalam mood muzik punya ni lah, list lah. Dia kata dia main tekan je apa yang dia tekan tu. And then tiba-tiba dia tertekan surah Yasin. Surah Yasin. And then lama kelamaan benda tu dia kata dia macam mengikut apa yang surah tu baca. Dia macam dia ikutlah macam tu lah, berkurang macam tu lah kan. Saya tak ada nak describe macam mana, ini apa yang diceritakan kepada saya. And then dia pun ikut benda tu, ikut lah bacaan Yasin tu. Dan lama-lama tu benda tu hilang. Tapi kawan saya ni dia tak boleh tidur daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab benda tu still kekal dekat atas badan dia. Tapi dia nak kata lemas tu tak adalah lemas, cuma dia macam mengganggu dari segi macam kita akan rasa dia punya aura dia semua tu kan. Dia tu hilang pukul 5 ke 6 pagi macam tu lah. Benda tu hilang dengan sendirinya. Dia bukannya sekadar duduk dekat atas badan saja, dia macam berbisik. Lepas tu dia macam cakap something. And then benda tu macam menggoncangkan. And then dalam masa yang sama dia menarik selimut yang kawan saya pakai. Sebabkan kawan saya dia pakai kat sini je kan tu, kat sini. Sebabkan dia nak tutup tak boleh, okay. Dia hanya macam boleh menggerakkan tangan dia saja. Sebabkan dia rasa macam kaku. Dia rasa macam nak kata macam kena lock pun tak. Dia macam lemah kot kalau tak silap saya macam tu. Dia macam dah pegang kita. And then pukul 5 ke 6 pagi benda tu hilang kan. Memang masa tu memang saya rasa macam kau bayangkan kalau saya sendiri duduk kat situ seorang-seorang kan, kalau dengan dia pun. Sebab kan memang benda tu hujung sekali kan, bilik yang hujung tingkat atas sekali. Dan blok tu pun ada kes bunuh diri. Dalam bilik tu juga dia meninggal. Dalam bilik tu juga dia mati kat aras bawah tu. Bayangkan dekat dengan hutan yang tebal. So matrikulasi memang kebanyakannya akan dibina di kawasan yang hutan yang tebal kan. Memang agak-agak menyeramkan. So anda berani untuk meneruskan cerita tentang matrikulasi lagi? Tak. Korang nak rasa dia punya aura dia tu? Jom belajar di matrikulasi ataupun universiti yang terdekat dan duduk di asrama dan ambil dia punya vibe dia, dan korang akan merasai apa kelebihan dan kekurangan semasa duduk di asrama. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa menekan butang notification untuk dapatkan video terkini daripada saya. Anda takut, saya pun takut. Tetapi ingat, kena berani dengan apa yang ada, dengan kekuatan yang kita ada. Bye-bye.